Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini bertarikh 24 Februari bersamaan dengan Hari Rabu, dan saya mulakan berita hari ini dengan ramalan cuaca yang berlaku untuk hari ini, di mana keadaan sekarang terlihat awan cerah, di langit cerah dan sedikit panas di luar sana, dan diperkirakan pada petang hari ini sebahagian tempat di Kuala Lumpur akan berlaku hujan singkat, begitu juga dengan sebelah malamnya pula akan berlaku hujan singkat, dan sebahagian tempat lagi akan sedikit berawan. Dan saya teruskan langsung dengan sejarah dan peristiwa yang berlaku untuk tarikh hari ini, iaitu 24 Februari, di mana yang pertama, 24 Februari merupakan Hari Bendera untuk negara Mexico. Hari Bendera adalah hari yang ditetapkan untuk mengibarkan bendera sempena memperingati peristiwa bersejarah tentang bendera tersebut, seperti pengambilan bendera, tarikh bendera dicipta dan sebagainya. Dan hari ini merupakan Hari Bendera untuk negara Mexico, dan ada sedikit fakta mengenai negara Mexico, iaitu Mexico juga dikenali sebagai negeri-negeri Mexico Bersatu. Adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Utara bersempadan dengan Amerika Syarikat di utara, Guatemala dan Belize di tenggara, dan Lautan Pasifik di barat, serta Teluk Meksiko dan Laut Caribbean di sebelah timur. Ia merupakan negara ketiga terbesar di Amerika Latin dan juga negara yang paling ramai sekali yang menggunakan bahasa Sepanyol. Selamat Hari Bendera untuk negara Mexico. Dan antara peristiwa berlaku untuk tarikh hari ini, iaitu 24 Februari. Yang pertama adalah pada tahun 1920, di mana pada tarikh 24 Februari ini Parti Nazi ditubuhkan di Jerman. Parti Buruh Jerman Sosialis Nasional, ataupun lebih dikenali sebagai Parti Nazi, merupakan sebuah parti politik di Jerman antara tahun 1920 hingga tahun 1945. Sebelum ini, parti ini dikenali sebagai Parti Buruh Jerman atau The German Worker Party, dengan singkatannya adalah DAP, yang wujud dari tahun 1919 hingga 1920. Istilah Nazi ialah bahasa Jerman, singkatan dari perkataan nasionalsosialis, atau popularnya singkatannya dipanggil sebagai Nazi. Parti ini diketuai oleh Adolf Hitler dan merupakan parti kerajaan utama sewaktu beliau memerintah negara Jerman. Lambang rasmi Parti Nazi adalah swastika yang berlatar belakangkan warna merah. Dan seterusnya, peristiwa yang berlaku pada tarikh 2006, iaitu darurat diisytiharkan di Filipina selepas satu rampasan kuasa terhadap Presiden Gloria Macapagal Arroyo digagalkan. Beliau adalah Gloria Macapagal Arroyo, ialah bekas Presiden Filipina yang ke-14, berkhidmat dari tarikh 20 Januari 2001 sehingga 30 Januari 2010. Beliau adalah anak perempuan bekas Presiden Diosdado Macapagal dan merupakan Presiden wanita kedua di negara ini selepas Corazon Aquino. Sebelum menjadi Presiden, Arroyo adalah naib Presiden Filipina yang pertama. Pada tahun 2001, beliau diceburkan ke dalam jawatan Presiden oleh revolusi EDSA yang menggulingkan Joseph Estrada di tengah-tengah tuduhan rasuah yang meluas. Arroyo dipilih untuk tempoh 6 tahun, dan pada tahun 2004 ketika beliau menewaskan pelakon Fernando Poe Jr. Dan pada tahun 2005, Arroyo dipilih sebagai wanita keempat yang paling berkuasa di dunia oleh majalah Forbes. Dan peristiwa yang terakhir iaitu pada tahun 2011, di mana misi STS-133, penerbangan terakhir Space Shuttle Discovery, dilancarkan daripada pusat angkasa Kennedy.
STS-133 atau penerbangan ULF-5 pemasangan ISS ialah satu misi program Space Shuttle Amerika Syarikat. Penerbangan ini menuju ke stesen angkasa antarabangsa dan anak kapal ekspedisi 26-nya. Misi ini MPLM Leonardo dan Express Logistic Carrier ketiga ke ISS. Misi ini merupakan misi ke-39 dan penerbangan terakhir Discovery dan penerbangan ke-133 program Space Shuttle. Misi ini terjejas akibat bagian masalah teknikal dan juga sedikit sebanyak akibat muatan. Pelancaran ini yang dijadualkan pada bulan September tahun 2010 ditangguhkan ke bulan Oktober dan kemudiannya ditangguhkan lagi ke bulan November dan akhirnya dilancarkan pada tarikh 24 Februari 2011. Itu saja peristiwa dan sejarah yang menarik untuk tarikh hari ini iaitu 24 Februari. Dan saya teruskan pula dengan fakta menarik yang ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian. Di mana fakta untuk hari ini iaitu 5 jenis orang yang suka berbohong dan cara mengetahuinya. Disedari atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari kita sering kita berhadapan dengan kebohongan. Sebahagian tahu kalau mereka dibohongi, akan tapi lebih memilih diam daripada terjadi masalah atau merosak hubungan baik yang sudah dicipta. Tidak perlu mencari atau menunjuk seseorang. Kita sendiri pernah berbohong. Pelaku kebohongan atau pembohong biasanya memiliki alasan untuk melakukan itu, memberi kesan baik, melindungi diri, inginkan keuntungan atau masih banyak alasan yang lain. Bukan saja itu, masalah kebohongan juga banyak jenisnya dan itu jelas akan saya sampaikan nanti. Sedih, sakit hati, benci, bahkan penderitaan juga kerugian besar boleh dialami oleh korban kebohongan. Maka sebaiknya kita boleh melihat tanda-tanda orang yang sedang berbohong. Hal itu boleh terlihat dari kata, sikap juga gerak tubuh. Tapi sebelum itu sebaiknya kita kenal dulu jenis-jenis pembohong di bawah ini. Antara jenis-jenis orang yang suka berbohong, yang pertama jenis pembohongan yang bersifat mengejut ataupun dadakan. Dalam bahasa Indonesia, pembohongan secara tiba-tiba hanya melakukan kebohongan jika terpaksa, dan sebelum ini pembohong jenis ini lebih sukakan kejujuran. Boleh jadi orang seperti ini melakukan kebohongan kerana risiko kejujurannya boleh memberikan kesan negatif jangka panjang. Maka untuk menghindari risiko buruk, terpaksa melakukan kebohongan meskipun pada dasarnya dia orang yang jujur. Pada umumnya, pembohong seperti ini melakukan kebohongan dengan rencana kerana jika tidak, kebohongan akan mudah sekali terbongkar. Yang kedua adalah jenis orang yang suka berbohong rutin atau setiap hari. Pembohong secara rutin sering melakukan kebohongan, akan tapi dia tidak begitu memikirkan kesan jangka panjang dari tindakannya itu. Jika pembohong jenis ini sering melakukan kebohongan tanpa memikirkan terlebih dahulu dengan niat ingin membuat orang lain terkesan atau alasan lain, pembohong yang sering melakukan kesalahan, bahkan hal kecil membuatnya terlihat berbohong. Akan tapi kerana sudah terbiasa, kadang-kadang dia tidak menyedari kalau sebenarnya orang lain sudah tahu kalau dia itu berbohong. Dan yang ketiga pula, jenis pembohong yang natural. Sering melakukan kebohongan meskipun kadang-kadang dia merasa tidak sedang berbohong. Hal seperti ini biasanya terjadi tanpa pengetahuan. Fakta sebenarnya sudah ada, akan tapi kerana keyakinan diri sendiri memberitahu fakta yang keliru, dan itu sebenarnya bukanlah sebuah fakta. Mudahnya saja dia menyampaikan apa yang diketahui dan meyakini kalau itu sebagai sebuah fakta meskipun sebenarnya dia tidak begitu tahu pasti hal itu. Untuk jenis pembohong ini, pembaca pasti terfikir orang yang sesuai. Dan yang keempat adalah pembohong yang jujur. Pembohong agak pelik. Kenapa pembohong ada yang jujur? Pasti pendengar setia mungkin merasa bingung. Tetapi benar begitu adanya. Pembohong seperti ini menyampaikan atau mengatakan hal yang sebenarnya, akan tetapi memberikan persepsi yang salah pada orang lain. Jadi apa yang dibicarakan itu betul adanya, akan tetapi korban menangkap hal yang lain.
Dan yang kelima adalah pembohong profesional. Pembohong seperti ini sudah sangat hati-hati dalam merencanakan kebohongannya. Persiapan yang baik dan juga lakonan sempurna membuatkannya sulit diketahui. Terlalu sering dan kebohongannya terus berlanjut dan terus menerus. Jadi apa yang dikatakan tidak akan berbeza dari pengakuan dia sebelumnya tentang hal yang sama. Misalnya dia membohongi seorang sampai bila pun orang akan menganggapnya seperti apa yang disampaikan. Kalaupun dia ditanya kembali, dia boleh menceritakan kalimat yang sama. Jika begitu, bagaimana cara mengetahui kebohongan ini? Ini ada caranya, iaitu pertama lihat daripada nafasnya. Nafas yang lebih pendek tiba-tiba boleh menunjukkan kalau seorang sedang berbohong. Kerana hal ini belum boleh dijadikan sebagai tolak ukur. Antara lainnya adalah senyuman palsu. Senyuman palsu diberikan untuk meyakinkan, tapi sebenarnya itu justru terlihat tidak natural kerana adanya ketakutan dalam diri pembohong tersebut. Ketiga, jika tiba-tiba dia berubah sikap menjadi lebih dekat atau bersikap lebih baik, itu juga boleh menunjukkan kalau dia sedang berbohong. Jadi jika dilihat dari ekspresi wajahnya ada kecemasan, itu biasanya terjadi pada pembohong yang melakukan kebohongan secara mengejut. Untuk lebih pasti dalam mengetahui kebohongan orang lain, sebaiknya kita pandai mengenal orang tersebut. Dan bagi sahabat kita yang sering bersama kita, mungkin kita akan dapat tahu sedikit mengenai kebohongan yang dilakukan kerana kita tahu sifatnya setiap hari. Dan itu saja tips atau fakta menarik yang ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita antarabangsa. Berita Nusantara. Ya, kembali lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita antarabangsa untuk tarikh hari ini iaitu 24 Februari. Yang pertama mengenai coklat Mars. Pengeluar coklat Mars antarabangsa tarik balik jualan produk. Pengeluar coklat Mars antarabangsa menarik balik jualan produk keluarannya, Mars dan Snickers serta coklat mini Milky Way di 50 negara di Eropah selepas kepingan plastik dijumpai di dalam produk tersebut. Produk yang terjejas adalah produk-produk dengan tarikh luput sebelum 19 Jun 2016 hingga 8 Januari 2017. Menurut syarikat Mars Chocolate, dalam satu kenyataannya, produk yang ditarik balik adalah yang dibuat di kilang Mars Veghel, Belanda yang turut dieksport ke luar negara. Sebelum itu, Mars hanya mengumumkan penarikan coklat berkenaan di Jerman. Kepingan plastik yang ditemui dalam coklat tersebut dikhawatiri boleh menyebabkan pelanggan tercekik. Syarikat itu berkata senarai penuh produk yang terjejas dapat dilihat dalam laman web www.mars.de. Pengumuman ini adalah bagi mengelakkan pengguna yang telah membeli salah satu produk berkenaan daripada memakannya. Dan berita antarabangsa seterusnya mengenai iPhone, di mana seorang wanita sanggup bergadai nyawa demi iPhone. Peristiwa ini berlaku di Luizhou, China. Seorang wanita sanggup menggadaikan nyawanya dengan terjun ke dalam tasik semata-mata untuk menyelamatkan telefon pintar iPhone 5 miliknya yang terjatuh. Kejadian berlaku ketika wanita yang tidak dikenali itu bersiar-siar di Taman Longtan sebelum telefonnya terjatuh ke dalam tasik. Tanpa berfikir panjang, wanita berkenaan terus terjun ke dalam tasik dan menyelam untuk mencari telefon miliknya itu. Seorang saksi berkata dia berjalan di taman itu sedang mendengar bunyi percikan air yang kuat. Katanya dia menyangka ada orang yang terjatuh dan segera bergegas ke lokasi kejadian sebelum melihat seorang wanita berenang di dalam tasik. Wanita itu berada tidak jauh dari tebing dan saya melihat dia beberapa kali menyelam ke dalam air. Tidak lama kemudian dia timbul sambil memegang telefon bimbitnya dengan perasaan gembira. Saya tidak pasti telefon berkenaan masih berfungsi lagi ataupun tidak. Sementara itu, pihak pengurusan taman memberi amaran tindakan wanita itu sangat berbahaya kerana tasik berkenaan mempunyai kedalaman lebih daripada 2 meter.
Tindakan wanita itu sebenarnya tidak menghairankan kerana golongan muda di China sanggup berbuat apa saja untuk memiliki telefon keluaran iPhone. Dan berita seterusnya mengenai lahirnya seorang bayi yang seberat 6 kilo. Di Buenos Aires, seorang wanita melahirkan bayi perempuan seberat 6 kilogram sekaligus dipercayai menjadi bayi paling berat dilahirkan di Argentina. Maria Fernanda Basli merahirkan bayi berkenaan melalui pembedahan di sebuah klinik di wilayah Rio Negro baru-baru ini. Bayi sepanjang 50 cm itu dipercayai bayi paling berat yang pernah direkodkan lahir di Argentina. Maria berkata dia sudah menjangka bayinya besar tetapi tidak menjangka ia dilahirkan dengan seberat itu. Ketika pemeriksaan doktor memberitahu bahawa kandungan saya besar tetapi saya tidak menyangka akan seberat ini. Saya sangat gembira kerana anak saya sihat dan tidak mengalami sebarang masalah. Doktor berkata bayi perempuan yang dinamakan Olivia itu 2 kali ganda lebih besar daripada bayi normal yang lain. Pada Jun tahun lalu, seorang wanita di Liverpool, Britain melahirkan bayi seberat 7 kg sekaligus memecah rekod bayi paling berat pernah dilahirkan di negara tersebut. Sementara itu, menurut buku rekod dunia Guinness, bayi paling berat ketika dilahirkan dikongsikan 2 individu iaitu pada tahun 1879, wanita Kanada iaitu Anna Heinings Bates melahirkan bayi seberat 9.97 kilo dan berukuran panjang 71.12 cm. Bagaimanapun, bayi berkenaan yang tidak dinamakan secara rasmi meninggal dunia ketika berusia 11 bulan. Rekod itu dikongsi wanita Itali iaitu Carmelina Fedel yang melahirkan anaknya dengan berat yang sama iaitu 9.97 kg pada tahun 1955. Dan berita antarabangsa yang terakhir mengenai seorang pemandu Uber didakwa 6 tuduhan membunuh. Tepatnya di Chicago, pemandu Uber didakwa dengan 6 tuduhan membunuh dalam pembunuhan rambang di Michigan hujung minggu lalu. Jason Brian Dalton yang berusia 45 tahun tidak memberi sebarang reaksi ketika hakim membacakan pertuduhan terhadapnya di Mahkamah Kalamazoo. Saya memilih untuk berdiam diri, kata Dalton menerusi sidang video dari penjara ketika ditanya sama ada ingin memberitahu sesuatu kepada mahkamah. Pendakwa raya berkata mereka cuba memastikan mengapa Dalton mula menembak secara rambang ketika memandu di Kalamazoo pada malam Sabtu minggu yang lalu. Sementara itu, Uber berkata ia terjejas dengan kejadian itu tetapi tidak merancang mengubah kaedah pemeriksaan latar belakang pemandunya. Ketua Keselamatan Uber iaitu Joe Sullivan berkata syarikat berkenaan terjejas dan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak polis. Proses pemeriksaan latar belakang tidak memberi perbezaan kepada kes ini kerana beliau tiada rekod jenayah, kata Sullivan. Itu saja berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Berlagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini berita bertarikh 24 Februari dan untuk segmen kali ini saya akan bacakan beberapa berita mengenai politik dan hal ehwal semasa, di mana berita-berita yang berlaku di Malaysia dan juga berita-berita yang berlaku di seputar negara-negara Nusantara.
Berita yang pertama mengenai 43 lagi pusat pemindahan mangsa banjir di Sarawak ditutup pada pagi ini. Sebanyak 43 lagi pusat pemindahan mangsa banjir PP di daerah Kuching, Serian, Bau dan Samarahan ditutup pagi ini. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM Sarawak iaitu Siti Huzaimah Ibrahim berkata sehingga pukul 8 pagi sejumlah 2,366 orang mangsa daripada 668 keluarga masih berada di 15 pusat pemindahan berbanding 4,251 orang daripada 1,176 keluarga pada malam tadi. Katanya 15 buah PP, pusat pemindahan yang masih dibuka adalah 5 di Kuching, 8 di Serian, masing-masing sebuah di daerah Bau dan Samarahan. Beliau berkata 5 pusat pemindahan yang masih aktif di daerah Kuching menempatkan 850 mangsa daripada 201 keluarga. Manakala di Serian terdapat 1,413 mangsa daripada 439 keluarga. Di Samarahan pula terdapat 80 orang mangsa daripada 24 keluarga masih berada di sebuah pusat pemindahan, sementara di daerah Bau sebuah pusat pemindahan yang masih aktif dengan 23 mangsa daripada 4 keluarganya katanya. Itu adalah maklumat terkini mengenai banjir yang berlaku di Sarawak. Dan masih lagi mengenai isu banjir iaitu wang bantuan banjir simpanan YBUDR sebanyak ringgit Malaysia 40,000 dicuri tahun lepas. Yayasan Bina Upaya Darul Rizwan atau singkatannya YBUDR semalam mengakui berlaku kecurian wang bantuan ihsan banjir sebanyak RM40,000 Malaysia dalam simpanan yayasan itu pada tahun lepas. Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Ismail Safian berkata wang sebanyak 500 diletakkan dalam setiap satu dari 80 sampul itu disedari hilang pada 18 September dan laporan polis dibuat 3 hari kemudian. Sehingga kini kes berkenaan masih lagi dalam siasatan polis katanya dalam satu kenyataan. Ismail berkata wang bantuan daripada Kerajaan Negeri Perak itu diagihkan kepada seramai 9,273 penerima. Senarai penerima dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan bantuan tersebut telah diagihkan sepenuhnya katanya. Ismail mengulas kenyataan pemuda Parti Amanah Negara iaitu Amanah Perak berhubung kehilangan wang tersebut pada sidang media pada hari Selasa yang lalu. Timbalan Ketua Pemuda Amanah Negeri Muhammad Fitri Asmuni berkata YBUDR perlu memperjelaskan mengenai kehilangan wang yang diuruskan oleh yayasan tersebut. Beliau mendakwa lanjutan daripada kehilangan wang tersebut pada 7 November 2015, 3 pegawai UDR dan seorang pegawai keselamatan di yayasan itu telah direman. Mengikut kefahaman saya, suspek yang direman telah dilepaskan dan saya percaya sehingga hari ini, iaitu pada hari Selasa yang lalu, tiada pendakwaan dilakukan terhadap mereka. Sekiranya ada siapa yang didakwa itu dan kenapa 2 laporan polis dibuat dan 1 daripadanya dibuat oleh pegawai tertinggi YBU. Mengikut laporan yang kami terima, benarkah sebahagian wang yang hilang itu sebenarnya disimpan dalam bilik pegawai tertinggi YBU? Jika benar, adakah kesiasatan terperinci telah dijalankan terhadap pegawai tertinggi itu? Katanya. Dan seterusnya berita daripada Indonesia pula mengenai cubaan seluduk 4,000 anak penyu ke China. Di Jakarta, pihak berkuasa Indonesia mengagalkan satu cubaan menyeludup lebih daripada 4,000 anak penyu dari spesies lindungan ke China, kata Pegawai Kastam Indonesia semalam. Lebih daripada 3,700 penyu hidung babi dan hampir 900 penyu leher ular ditemui dalam beberapa bekas di sebuah bangunan di luar Jakarta pada Ahad yang lalu. Kastam berjaya menghalang cubaan untuk menyeludup anak penyu ini dan menahan 5 suspek, kata satu kenyataan pejabat Kastam Lapangan Terbang Jakarta. Anak penyu itu mahu diseludup ke China melalui lapangan terbang, tetapi cubaan berkenaan berjaya dikesan oleh pihak berkuasa. Penyu yang dianggarkan bernilai sekitar 90,000 American dollar itu atau sekitar 378,891 ringgit itu disimpan di dalam beberapa bekas bersama ikan clown lodge yang dibenarkan dieksport dari negara itu. Menurut kenyataan itu,
Anak penyu itu mahu dihantar ke Guangzhou di selatan China. Penyu hidung babi dianggap sebagai haiwan terancam dan penyu leher ular pula adalah spesies yang hampir pupus. Dan kedua-duanya popular dijadikan haiwan peliharaan. Beberapa spesies penyu juga popular di China sebagai makanan eksotik dan digunakan dalam perubatan tradisional di China. Dan berita politik dan hal ehwal semasa yang terakhir untuk hari ini dari Manila pula mengenai mangsa seksaan tekad ganggu kempen anak Marcos. Mangsa seksaan bekas Presiden Filipina iaitu Ferdinand Marcos semalam berikrar akan menghalang usaha anak diktator itu yang bertanding merebut jawatan naib presiden. Beratus-ratus rakyat yang diseksa dan dipenjara ketika era pemerintahan Marcos selama 2 dekad berjanji mengganggu kempen anak pemimpin itu iaitu Ferdinand Marcos Jr. Kumpulan yang dikenali sebagai kempen menentang kepulangan Marcos ke Malacanang atau singkatannya CARMMA berkumpul di Manila sambil melaungkan slogan tiada lagi Marcos, Marcos Diktator. Kami akan menghantui kempennya dan membalas dendam kesalahan keluarganya tersebut. Kami mahu menulis semula sejarah dan mengimbau semula pemerintahan bapanya yang zalim, kata wakil CARMMA iaitu Bonifacio Ilagan. Kumpulan hak asasi manusia berkata beribu-ribu rakyat negara itu diseksa, dibunuh dan dipenjara ketika pemerintahan kuku besi Marcos. Kerajaan menganggarkan Marcos dan keluarganya juga mencuri lebih daripada 10 bilion American dollar atau sekitar ringgit Malaysia 42 bilion ringgit harta negara. CARMMA berkata Ferdinand bukanlah anak yang tidak berdosa seperti didakwanya sendiri. Tinjauan pendapat sebelum ini mendapati Ferdinand yang berusia 58 tahun itu yang juga senator mendahului perlumbaan calon naib presiden menjelang pilihan raya pada 9 Mei nanti. Marcos bersama keluarganya melarikan diri ke Hawaii selepas rampasan kuasa disokong tentera pada tahun 1986 sebelum meninggal dunia di sana 3 tahun kemudian. Itu saja berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Ya, kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 24 Februari dan saya teruskan segmen kali ini dengan berita ekonomi dan bisnes yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Berita yang pertama mengenai kadar inflasi Januari naik ke 3.5%. Indeks harga pengguna yang mengikut kadar inflasi meningkat kepada 3.5% pada Januari. Kenaikan kadar inflasi ini adalah susulan kenaikan dalam kesemua 12 kumpulan utama termasuk perkhidmatan dan barangan kesihatan dan juga makanan. Bulan ke bulan kadar inflasi menurun ke 0.3% berbanding Disember 2015. Dari bulan ke bulan indeks pengangkutan, komunikasi dan minuman beralkohol dan tembakau mencatat kejatuhan. Dalam kenyataan Jabatan Perangkaan Barangan dan Perkhidmatan yang menjadi ukur asas IHP atau kadar inflasi telah turun disemak berdasarkan 12 bulan dari Januari ke Disember 2014. Ia kemudian guna pakai pada Disember 2015 dalam menghubungkan indeks baru dan lama. Dan berita ekonomi dan bisnes seterusnya mengenai bina rumah dengan kos lebih rendah dengan teknologi IBS. Pembeli rumah akan dapat menikmati tempoh pembinaan yang lebih singkat dengan penggunaan sistem bangunan industri iaitu IBS. Ia pada masa sama dapat mengurangkan kos pembinaan sebelum infrastruktur dan perbanyakan rumah mampu milik.
Pengurus Besar Kanan Sektor Pembangunan Teknologi dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, Datuk IR Ilyas Ismail berkata menjelang tahun 2018 beliau berharap lebih banyak produk swasta dapat menggunakan kaedah IBS dengan minimal 50% komponen IBS guna pakai. Beliau menambah kaedah IBS telah lama digunakan dalam projek kerajaan yang mewajibkan setiap projek pembinaan menggunakan 70% komponen IBS. Harga sesebuah rumah dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi sudah pasti apabila kita menggunakan IBS, harga rumah boleh turun. Apabila tempoh pembinaan dipendekkan, bilangan pekerja dikurangkan dan jumlah pembaziran bahan binaan dikawal, kos untuk pembinaan akan berkurang. Itu yang disampaikan oleh Datuk IR Ilyas Ismail. Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi taklimat bersama pengarang-pengarang kanan organisasi media tempatan di pusat IBS CIDB pada hari Isnin yang lalu. Tambahnya lagi, dari segi kos, kaedah pembinaan IBS dengan konvensional tidak banyak berbeza. Namun struktur binaan IBS lebih berkualiti dan dikawal rapi oleh kumpulan pemantau yang terdiri daripada pakar yang diiktiraf. Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya Datuk Adnan Muhammad Hussein sebelum ini dilaporkan berkata saranan penggunaan IBS sejajar dengan keputusan Parlimen pada September tahun lalu. Kabinet sebelum ini meluluskan ketetapan setiap infrastruktur yang dibina oleh pemaju swasta perlu mengguna pakai 50% komponen IBS. Dengan sehubungan itu, PKS digesa rebut peluang sertai perniagaan IBS. Sementara itu, CIDB turut menggesa lebih banyak peniaga kecil dan sederhana atas singkatannya PKS menceburi perniagaan berasaskan IBS. Ini sekaligus dapat membantu meningkatkan jumlah rumah mampu milik dalam negara. Ilyas berkata dengan melibatkan lebih banyak PKS dalam proses pembuatan komponen IBS akan melonjak industri IBS negara pada masa hadapan. Apa yang disampaikan oleh beliau adalah selain mampu menjadikan industri IBS lebih kompetitif, penawaran komponen IBS yang lebih banyak pada PKS akan mendorong lebih ramai kontraktor mendapat mengadaptasikan penggunaan IBS dalam projek perumahan mereka. Tambah beliau lagi, banyak insentif telah disediakan oleh CIDB dan kerajaan bagi menggalakkan penggiat industri bertaraf PKS menceburi IBS. Ia termasuk pemberian pengecualian bayaran levy sekiranya projek perumahan tersebut mencapai skor IBS minimum sebanyak 50%. Sebelum ini PKS tidak terlibat dalam IBS kerana kaedah tersebut melibatkan modal yang tinggi. Jadi sekarang kita boleh menggalakkan mereka dengan menyediakan bantuan pinjaman seperti ini, katanya. Sementara pembentangan bajet 2016 yang lalu, Perdana Menteri mengumumkan dana khas promosi IBS sebanyak 500 juta ringgit diberikan melalui SME Bank kepada pemaju dan kontraktor kelas G5 dan ke bawah. IBS merupakan satu teknik pembinaan di mana komponen dikilangkan dalam persekitaran yang terkawal sama ada di dalam atau di luar tapak pembinaan. Itu saja berita ekonomi dan bisnes yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita akhiri berita hari ini dengan kata-kata motivasi yang ingin saya kongsikan dengan pendengar sekalian, yang berbunyi, dalam perkataan tidak mengapa anda merendahkan diri, tapi dalam aktiviti tunjukkanlah kemampuan anda. Jadi bila bercakap, kita jangan terlalu banyak bercakap daripada berbuat kerja. Jadi intinya seperti itu. Tunjukkan kemampuan dengan yang zahir apa yang kita kerjakan. Tapi apabila bercakap, cukup kita bercakap apa yang kita tahu sahaja. Jika kita kebalikannya, kita umpama tin kosong yang berbunyi nyaring tetapi di dalamnya kosong. Jadilah seperti tin yang berisi, di mana bila kita ketuk, dia tidak nyaring tetapi sebenarnya dia berisi. Sekian saja daripada saya, Raditarman Muhammad, untuk Berita Nusantara hari ini yang bertarikh 24 Februari. Kita jumpa lagi besok dalam jam yang sama, dalam waktu yang sama. Sekian daripada saya. Salam cinta damai, salam Nusantara. Assalamualaikum.